اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzamba illa ant bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wassalamu alaikum. Okey, malam ni kita sambung balik cara mengenal ayat isim dan ayat fi'il. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kita dah belajar sedikit tentang jumlah ismiyah yang banyak dalam Al-Quran. Sebelum kita pergi kepada mengenali jumlah, sebab yang paling penting sekali dalam memahami Al-Quran, kita boleh baca i'rab dia. Itu yang paling besar sekali. Bukan baca Quran, baca i'rab dia. Kalau baca Quran tu ramai orang boleh baca. Jadi kita sangat menitik beratkan soal tajwid, soal tarannum, soal berlagu, tapi kita tak faham apa yang kita lagukan kan. Bila lagu-lagu berkenaan neraka tu, Allah, Masya Allah, kita pun seronok dengar kan. Jadi sekarang ni kita faham. Kita nak belajar membaca setiap perkataan. Hopefully pada malam ini kita dapat siap sedikit untuk kita pergi kepada ayat isim. Tuan-tuan jangan risau bila kita lalui proses ni, proses saya kata blue ocean ni. Tuan-tuan tak ada masalah sebab tuan-tuan tak ada belajar daripada awal kan. Jadi saya yang ada masalah. Saya kena fikir betul tak betul kan. Yang pentingnya insya-Allah Ramadan ni kita dah boleh i'rab. Walaupun kita tidak habis surah Al-Baqarah, mungkin dalam 20 muka pun tak apa. Hopefully baik Al-Baqarah tu kalau kita boleh habis, tuan-tuan boleh baca dengan baik Al-Quran secara i'rab, insya-Allah. Kalau saya kata dalam 30% pun dah cukup bagus dah. Okay. Kita tengok kepada jadual kita ni. Ingat lagi tak? Ingat lagi tak? Damai. Ini ganti-ganti nama. Okey. Kalau tengok tanda lagi, ingat lagi tak ni? Ingat lagi tak? Dhamma ini jamak. Oh, dah bila buat jamak dah kelang kabut dah. Itu yang saya kata, saya pun dah tak faham. Okey, tak apa, no problem. Ini dhamir. Bila bunyi dhamir kan? Okey. Jamak. Kalau mufrad dia dhamir. Dhamir pronoun. Kalau jamak pronouns. Dhamir. Hari ni kita nak baca setiap perkataan seberapa yang dapat, ya. Kita nak baca bagaimana nak baca dhamir. Ya. Kita tengok tu. Ini saya dah ubah sikit. Lepas tu di bawah dhamir ni jangan lupa kita ada fa'il, betul tak? Ya, kita ada fa'il, kita ada isim, kita kata dulu sisipan. Sisipan ni tak payah baca lah, ni bahasa Melayu. Lepas tu di bawah ni kita ada haraf, ya tak? Cuba baca ni haraf. Macam haraf. Di sini kita ada isim. Bukan isim ni, tapi isim ni. Isim ni. Isim di bawah kategori sisipan. Isim ni kita belajar dulu, ada 2-3 jenis yang kita dah belajar. Satu isim mausul. Mungkin ya, allazi. Ya, ni. Ya, ada 5 lagi ya. Tak apa, isim mausul. Mausul ni isim bersambung, ya, menyambungkan antara perkataan lain dan perkataan lain. Satu lagi. Haraf jar. Istifham. Istifham. Okey. Haraf jar
Contoh dia min, ya. Min. Okey. Ya. Ini man. Ini man. Tuan-tuan ambil perhati betul-betul ni. Pasal ni kita nak belajar baca setiap perkataan. Dan dia ni common sense je. Senang je. Bagi saya senang lah. Haraf jar ni ada semua sekali kan? Haraf jar, harfu jazmin, harfu nasbin, harfu atfin, ada lagi kan? Ada 5 nafsu apa lagi ni? Tak apa. Jazam. Jazmin, harfu nasbin. Okey. Ini harfu nasbin dan ini harfu atfin. Harfu atfin. Okey. Okey, isim ni ya. Isim ni apa tu? Ada muzakkar laki-laki dan ada muannas, ya. Okey. Muzakkar, setiap muzakkar ada 2, ada 3, muzakkar 1, muzakkar 2, muzakkar 3. Muannas pun ada 3 juga. 1, 2, 3. Okey. Fi'il ni. Kita nak baca ni. Ya. Fi'il madi, fi'il mudhari', nasab. Nasab. Ini cuba baca haraf nasab. Nasab ni dia membaris ataskan isim atau fi'il. Ya. Agaknya malam ni ini je. Haraf ataf. Ataf ni dia mengikut waw. Kalau buka lesson awal-awal dulu kita dah sebut. Ya. Haraf ataf ni, haraf ataf ni. Tak apa, ini saya tak letak semua pasal sama je. So, saya nak bagi contoh je. Haraf jazam ni seperti lam. Okey, seperti haraf nasab ni seperti an. Haraf ataf ni seperti waw. Ataf ni erti ikut. Macam waw kan. Wallahi dalam Quran tu kan. Waw kan. Itu ikut. Tak apa. Benda ni straightforward je. Senang je. Cuma kita nak ajar konsep. Okey. Dan macam ni ya. Dah dapat dah semua? Ulang lagi. Kalau tak faham tanya saya. Yang paling susah sekali kita nak belajar baca lah. Bila nak belajar baca, kita nak kenal dia punya jawatan dia dalam ayat. Bila jawatan dia, apa pangkat dia pakai. Itu. Ya? Ya? Ni. Haraf ataf. Ataf ni ikut. Okey. Sekali saya fikir bila saya tengok dalam kitab saya, saya ni mengajar benda yang tinggi pada orang yang orang yang asas kan. Tapi bila fikir-fikir tak apa. Sebab yang tinggi tu tersusinya tak boleh diajar kan. Mungkin dapat mudah. Saya terang satu ya. Ini fi'il amar. Amar ni dipanggil imperatif, fi'il perintah. Seperti kul. Ya. Kul itu fi'il amar. Ada 2 cara baca. Bagi perkataan-perkataan yang memang mabni, tetap lain baca dia. Ni mabni, tetap. Bagi perkataan-perkataan yang boleh berubah, kita kata mu'rab. Ya, kita kata mu'rab. Mu'rab, berubah, mu'rabun ya, berubah. Satu mabni, tetap, dan satu lagi mu'rab, berubah. Okey. Ini semua mabni. Ini mu'rab. Ya. Ini mabni. Ini 13 mu'rab, 1
mabni. Sebab setiap fi'il ini, madi mudhari' ni dia ada 14. Ingat lagi tak? Ingat lagi tak? Dia ada 14 ya? 14, dia ada 14 perubahan berbanding dengan bila dia bercantum dengan dhamir. Okey. Fi'il mudhari' ada 14 juga, tapi satu dikata tetap mabni dan yang kedua dikata berubah. Jadi malam ni kita nak mengajar, dan ini pun dikatakan tetap mabni. 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 Dikatakan tetap. Amar. Semua amar tetap. So bagaimana kita nak baca yang mabni, yang ini semua ni mabni, kemudian ini mabni, ini semuanya mu'rab, ini semuanya mabni, ya. Isim ni mu'rab. Isim mu'rab. Saya nak train cara baca. Kalau tuan-tuan dapat sekali ni bagus, alhamdulillah. Baru kita pergi pada ayat-ayat isim dan fi'il. Saya dah pergi ayat isim sikit. Kita kenalkan ayat isim kan. Bila kita nak membaca sesuatu kalimah dalam Al-Quran, kalimah mabni, kita yang pertama sekali kita kena tahu dia mabni ke mu'rab. Kita tahu semua dhamir mabni. Semua fi'il madi mabni. Semua fi'il amar hanya satu fi'il mudhari' yang mabni, yang lain tu berubah. Satu tu yang ada bersambung dengan nun di bawah macam yazhabna, itu satu je. Tapi tak apa, yang 13 ni berubah. Yang isim ni muzakkar muannas berubah lah ke? Dia boleh berubah. So macam mana nak baca berubah? Kemudian yang haraf ni dengan isim ini semuanya mabni. Dan kita mesti ingat haraf yang mabni ni, ya dia boleh mengubahkan yang mu'rab di belakang. Ingat lagi tak konsep dia? Ingat ya? Dia ubahkan baris lah. Dia ubahkan baris, ubahkan makna sekali. Makna berubah. Berubah. Okey, sekarang kita pergi mabni dulu. Mabni sangat-sangat straightforward. Nak baca dia. Lepas tu kita baca dalam ayat. Ya? Kita ambil dhamir. Kita ambil ana. Bacaan dia. Ana. Yang dulu Datin Paduka ya. Awal-awal. Ana ya. Waw ni huruf ataf. Huruf ataf ada 2-3 lagi, tapi kita bagi satu je. Ataf. Ain tafa. Macam waw dalam Quran tu. Selain daripada waw sumpah, ya? Ya? Ain tafa. Kita tahu semua dhamir mabni. So bacaan dia senang saja. Kita kena kenal dia. Yang pertama sekali kita kena kata ana dhamir. Sebut nama dia dulu. Dhamir. Ingat, dhamir ada 3. Satu. Bukan ana, satu. Mutakallim. 2 mukhatab. 3 ghaib. Sebut. Jadi ana ni kena sebut dhamir mutakallim. Sebut jenis dia. Mutakallim. Bacaan dia. Ya, ana dhamir mutakallim. Jadi sifat dia tetap. Kita kena sebut mabni. Mabni. Jadi tuan-tuan senang je. Tengok apa juga dhamir. Cuma nak tahu beza mutakallim ke, mukhatab ke, ghaib.
Tapi kita dah ajar dah muqatta' macam tu. Ghaib atas. Saya kena ajar ni bacaan ni sebab itu prasyarat dia. Ya. Kena ajar ya. Ana domir mutakallim mabni mabni atas apa? Atas baris atas ke baris bawah? Baris mati. Sukun. Ala sukun. Kena sebut mabni ala sukun. Sukun tu mati. Ala sukun. Ala tu di atas. Ala. Kalau dalam bahasa Melayu kita kata ana domir first person. Betul pula kan? Dibina di atas baris mati. Dibina tu maknanya berbaris mati. Ni baris mati. Jadi ini saja yang tuan kena baca. Kalau domir, sebut dulu domir. Tulis domir dulu. Domir mutakallim mabni ala sukun. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu je kan, ini kena hafal. Mutakallim mabni tu tak ada apa, tak ada in. Tak ada, mabni ala je. Mutakallim mabni. Mutakallim tak ada. Terus ni. Mabni ala sukun. Memang tak dapat elak dah. Saya cuba nak elak tak nak ajar tak boleh. Kalau tak ajar jadi dia akan confuse. Kena ajar baca. Sebab ini dah dia kata tadarus. Ajar baca. Sebab bila kita drill ayat, kita perlu ni. Kalau orang Arab, dia boleh faham lah kita kan. Okey, nampak ni? Okey. Ni tengok. Saya nak kurangkan perkataan okey tu. Nahnu. Itu nun dengan ha tu, nun saya. Boleh ke? Boleh. Nahnu tu Domir. kami. Cuba baca nahnu. Nahnu domir mutakallim mabni ala Ni. Allah marfu. Satu percubaan yang bagus. Yang betul. Marfu' tu jawatan dia. Tapi dia punya baris dia dhammi. Alat dhammi. Alat dhammah betul juga. Alat dhammi. Alat dhammi. Nak salin juga. Dhamir mutakallim mutakallim mabni ala dhammi. Ala dhammi. Ala dhammi. Ala dhammi. Nahnu dhammi mutakallim mabni ala dhammi. Cuma kena sebut nama dia, lepas tu sebut mutakallim ke mukhatab ke ghaib, lepas tu sebut mabni ala apa? Ala dhammi. Dia ada 2-3 je. Ala sukun, ala dhammi, ala fathi dengan ala kasrah. Ala kasrah ada tak tahu? Ya. Boleh? Bagi depan. Bagi depan. Dhammah datin berduka bagi depan ya. Bagi depan. Okey. Boleh? Boleh. Tapi bila baca tak boleh. Tuan-tuan percayalah, memang susah. Selepas Allah tu mesti baru lam mesti bawah. Sebut bagi dia. Itu mesti bagi bawah. Ala dhammi. Ala sukun ni bagi bawah. Ala dhammi bagi bawah. Mesti bagi bawah. Ala. Kenapa kelang kabut? Yang atas tu mabni aja Ustaz. Ni. Domain mutakallim mabni ala sukun. Ala sukun. Domain mutakallim mabni ala sukun, sama je. Domain mutakallim mabni ala dhammi. Ada depan bawah tu. Mana? Mabniyun. Ni. Mutakallim mabni bawah. Oh, ni sama je ni. Mabni ni sama je. Baris dia. Sama je. Mabniyun. Mabniyun tu bacaan je.
Kalau tak nak sebut yum pun tak apa, mabni. Boleh tak? Kalau macam tu, tuan-tuan ya, cuba baca domain ni. Anta domain muhatab. Domain Ala kasrah. Al-Fatah. Domain Mukhatab lah. Second person. Mukhatab mabni alal fathi. Bagi atas. Kalau kita kata maftuh tu kalau kita kata mansub tu jawatan dia. Tapi dia punya pangkat dia, tanda dia Al-Fatah. Al-Fatah ya. Ni macam ni Al-Fatah ni. Al-Fatah tu. Okey. Di atas Al-Fatih. Mukhatab tu domain yang kedua. Mukhatab. Yang Datuk Datin belajar ni memang yang susah. Yang ramai orang give up. Tapi saya nampak bila saya dedah tajuk ni semua nampak fresh muka wajah. Oh, very fresh kan? Very fresh. Profesor pun senyum je. Ya? Dia senyum je. Senyum tu mana boleh lah tu. Boleh hadam lah tu. Kacang-kacang tu. Al-Fathi. Al-Fathi. Al-Fathi ni maksudnya di atas baris atas. Tapi Al-Fathi ni baris bawah sebab ada Allah. Sebab ada Allah. Same. Kalau saya tak ubah pun tak apalah. Kena tunggu letak sikit lah. Al-Fathi. Ini ala sukuni. Ini refer pada to ni kan? To tu sebelah atas kan? Yang mana? Dia anta ni. Anta? Kerana dia refer pada yang ni Al-Fatihah ni. Al-Fatihah ni dia refer pada anta. Ni anta. Betul. Ini sukun. Ini dhammi. Ini fathi. Ya. Tajuk dia domain tu. Isu dia domain. Isu dia domain. Kalau boleh cuba baca lagi yang satu ni. Yang satu ni. Jadi domain ni ada satu tanda sukun, satu tanda, dua tanda dhammah, tiga tanda kasrah, ada lagi satu. Cuba baca anti. Kalau boleh cuba baca anti. Anti muhatab mabni ala kasri. Kalau kata kasrati tu bagus juga, bagus. Maknanya betul lah tu. Cuma kalau ini kata al-dhammi ada masalah. Ada masalah. Tuan-tuan percayalah, ini sangat susah nak baca ni. Jadi ini kita baca dia single. Kalau kita baca dalam ayat, sekarang baru kita belajar ayat isim dan kita cuba baca dia dalam ayat. Ini domir. Domir. Oleh kerana dia ni mukhatab lelaki perempuan. Perempuan kena hubung mukhatabah. Mukhatabah. Mukhatabatin. Domir mukhatabatin mabniyun alal kasri. Kalau siapa baca kasrah betul juga. Allah tu kena bawah. Lepas Allah tu kena baris bawah. Kalau nak baca alal kasrati pun boleh. Yang ni alal fathati lah. Ya. Tapi yang ni tak ada alal sukunati tak. Alal sukun. Macam dia. Dhamir mukhatabah mabni alal kasrati atau alal kasri. Dua-dua boleh. Ya.
Yun. Mabni Yun. Yun tu dia punya style lah. Sedap dia. Sebab dia ni mabni Yun ni sebab dia ini isim. Sebab tak ada apa yang menyebabkan dia mabni Yan, mabni Yin. Dia kena mabni Yun lah. Dalam nahwu kan. Sebab tu saya cuba nak shortcut ni. Kalau nak ikut grammar yang betul mengajar, memang tak sampai lagi sini. Jadi nampak tuan-tuan lena je, seronok je kita bagi hantar hari ni. Kalau al-mabni Boleh? Tak ada Yun lah. Dr. Wi kata kalau al-mabni tak ada Yun lah. Tapi di sini kita tak ada sebab nak baca di al-mabni. Kita kata mabni Yun. Ya? Boleh sebab mabni tu satu saja. Ya, satu saja. Mabni lah. Mabni dia baca selalu kalau dah baca al-mabni alal kasri boleh juga, tapi jarang orang baca. Dia mabniyun alal kasrati. Kasri itu Alal kasrah. bawah, baris bawah. Ni kasrati. Tadi. Saya lemah ni tuan-tuan puan. Memang tanya benda kecil-kecil yang saya tak sangka. Bagus tu. Sebab kita Betul. kita nak make sure. Betul. Pasal zero mind lah. Ada. Saya suka. Kasri. Ya, dan sebenarnya saya suka mengajar saya bawa sini alert. Studentnya alert lah. Alert lah, alert. Mana student yang bagus lah. Tapi kalau tak ada third pun boleh ke alal kasri? Boleh. Alal kasih boleh. Tapi kalau sebab perempuan tu ada third lah, T lah. Tak. Yang ni perempuan, yang ni untuk ayah. Tapi kalau nak buku pun tak apa. Boleh? Tabah. Sekarang ni boleh dapat? InsyaAllah. Boleh dapat? InsyaAllah. 1, 2, 3, 4 tu. Repeat boleh? Boleh? Baru satu lah. Untuk dia Baca. tu boleh minum, boleh makan. Okey, kita repeat balik ya. Ya, boleh. Sekarang kita belajar baca kalimah yang mabni dari kategori dhamir. Jadi bacaannya mudah, straightforward. Jadi kita ambil contoh ana. Ana baris akhir dia mati. So kita kena sebut ana ni mestilah beritahu dia dhamir. Dia dhamir. Jangan kata dia fa'il, dia dhamir. Bila dhamir, dan dhamir dia jenis apa? Jenis mutakallim. Mutakallim bila dia dhamir maka dia mabni. Bila dia mabni atas apa? Mabni atas sukun. Ya? Jadi kenapa ini pun nak baca? Itu tak dapat nak jawab. Sebab kalau kita baca macam tu, bila kita pandai, kita tak baca dah. Kan? Tahu je kan? Ini mabni. Sebab kita mesti ingat, selepas perkataan mabni, apa perkataan dia yang mengubahkan dia? Tak faham? Itu pun tak faham. Lepas perkataan mabni mesti ada benda yang berubah. Yang berubah dia. Ambil contoh. Kalau dalam ayat ana ni dhamir mutakallim untuk seorang lelaki perempuan boleh? Boleh. Jadi kita kena kata ana Ali. Jadi dia mengubahkan Ali, dia menjadikan ini Ali. Kalau perempuan pun ana Fatimah tu. Itu maksud dia berubah. Kalau tuan kata ana Ali wa Fatimah, salah lah. Dua-dua sekali. Salah. Saya Ali dan Fatimah, salah. Jadi kalau nak pakai Ali wa Fatimah, nahnu Ali wa Fatimah. Betul. Itu maksudnya dia mengubah. Dia mengubah. Yang ni lepas ana ni mesti Ali, tak boleh jadi Fatimah dua-dua, tak boleh. Tak boleh. Kalau ana nahnu pakai gua. Oh, nahnu Ali. Ni Lelaki dan perempuan dia pakai huwa. Sebab kita di sini pakai ana kan. Nak huwa pula. Betul. Okey. Tak apa.
Saya boleh bagi huwa tu, tapi syarat baca dulu. Baca dulu huwa macam mana? Huwa domir khata. Salah. Huwa domir waib Mabniun ala fathi. Fatihah. Dan tiap tu kata nak cepat yang ni. Bukan. Dia takut dah ke orang lain. Itu. Lucu. Jadi domir dia punya mabni ala, satu ala sukun, satu ala domi, satu ala fathah dan satu ala kasrah. Empat saja. Cuma kena tu dia domir mutakallim, domir muqatta', domir ghaib. Itu saja ya. Yes. Sebagai contoh, huwa ni huwa laki-laki. Kalau kita kata huwa Muhammad, betul lah, dia Muhammad tu. Kalau kata huwa Fatimah, salah. Ya. Jadi huwa ni dia mengubahkan ayat selepas tu menjadi laki-laki satu. Itu yang maksud berubah tu. Yes, itu maksud mengubah. Kalau kata huwa Muhammad wa Ali, dah salah. Dia kena kata huma Muhammad wa Ali. Mana dua orang? Kalau kata huwa Fatimah, salah. Hiya. Kena hiya. Jadi hiya tu dia mengubahkan isim selepas tu jadi perempuan. Kalau hum, ramailah. Hum Ali wa tiga orang lah. Ni hum semua. Kalau kata ini huwa, salah. Home dah maksud saya. Lelaki dengan perempuan. Boleh. Ada seorang lelaki pun tak apa. Hum. Powernya orang lelaki kan, yang main. Yang ni boleh. Yang ni boleh, tasri boleh. Nak baca juga nahnu. Ni nahnu dhamir mutakallim mabni ala dhamir. Okey. Boleh? Ni ala dhamir. Dhamir ni dhamir. Jadi sekarang saya nak baca dhamir dalam ayat. Nak baca dhamir dalam ayat. Nak baca dhamir dalam ayat. Macam Tuhan kata anallah, saya Allah. Sebagai contoh ya. Jadi bila kita boleh baca yang ini dalam ayat, maka yang ini pun dengan sendiri boleh baca. Kalau boleh baca. InsyaAllah ya. Sekarang kita buat satu ayat menggunakan dhamir dan kita baca. Baca di sini maksudnya kita i'rab. Buku i'rab tebal-tebal ni. Alif ain ra alif ba. I'rab ni maknanya kita analisa ana ni apa benda. Sama ada dia mabni atau mu'rab. Analisis lah. Itu yang penting tu dipanggil i'rab tu. Kita menganalisa dia. Bukan dengan mudah kita nak faham, kecuali kita analisa dia jadi apa. Boleh kita duduk ya? Kita sambung ya. Sebab bila kita baca Quran, kita buka saja Quran, kita nak kenal yang pertama sekali kalimah yang berubah, kalimah yang tetap. Selagi kita tak kenal yang berubah yang tetap, selagi itu kita tahu yang mana mengubah yang mana. Yang besar sekali nak tahu kalimah tu, kalimah tu tetap ke berubah. Bila dia tetap, dia duduk dulu baru berubah kemudian. Sebab yang tetap mengubahkan yang berubah. Boleh tak? Okay. Sekarang kita nak baca yang tetap dalam ayat. Dalam ayat. Dalam minggu lepas kita belajar ayat tu kita panggil jumlah, betul tak? Jumlah. Ingat, kita tak nak pakai ayat, kena pakai jumlah. Jumlah tu artinya beberapa perkataan yang menjadikan ayat. Yang understood sentence, complete sentence.
Okay. Kita belajar minggu lepas ada jumlah ismiyah, betul tak? Dan jumlah fi'liyah. Okay. Malam ni pun tak boleh sentuh jumlah fi'liyah sebab kita dah diganggu oleh bacaan domain. Saya dapat idea ni di Karak tadi, on the way balik dari Terengganu. Karak. Jumlah ismiyah bila dimula dengan isim atau dhamir. Isim atau dhamir. Kita belajar dalam minggu lepas. Jumlah fi'liyah dia mula dengan fa'il. Dan ayat isim dia ada dua komponen. Okey. Ni nak belajar ni. Komponen pertama kita kata mubtada. Dan komponen kedua nama dia khabar. Tak payahlah mubtada tak apa, kita pakai mubtada lah. Ya, mubtada dan khabar. Saya tak nak taruh bagi lagi dah boring dah taruh bagi. Jadi tuan-tuan tahu mubtada. Kadang ber ni duduk kat sini ada orang marah. Itu lagi satu. Itu lagi tu. Mana? Fi'liyah. Ni. Dia ni Fak pandai. Kalau Fak orang kurang pandai, dia taruh 3. Tak ada. Melayu. Fak. Okey. Fi'liyah. Okey. Ayat fi'liyah dia ada pola. Dia has pola. Yang ini ada structure. Structure pertama mubtada dan structure kedua khabar. Dalam khabar ini ada pola. Pola ya. Salin dulu apa benda pola tu. Okey, salin dulu. Ada yang ada pola dan ada yang tak ada pola. Ya, ada pola dan tak berpola. Okey. Nanti kita akan terang apa dia pola mubtada. Sebab ini saja kaedah yang kita nak belajar cara faham Quran. Kalau kita tidak, kita kena baca buku tafsir. Kita tak boleh faham. Bila kita kenal dia ni mubtada dan khabar, kita tahu yang mubtada dia tidak akan jadi khabar, yang khabar tetap jadi khabar. Jadi yang pentingnya mubtada dulu baru khabar. Bagaimana khabar nak tiba kalau mubtada tak ada? Subjek. Jadi oleh kerana dia ni bahasa Arab, tuan-tuan dan puan, maka siapa yang nak memegang jawatan mubtada ni, yang nak duduk tempat mubtada ni, dia mesti menjadi orang yang marfu'. Bagi depan, ya, menjadi orang yang marfu' ni jawatan dia. Ni jawatan mubtada ni mesti marfu'. Dan siapa yang berada di petak khabar ni, jawatan dia juga mesti marfu'. Dua-dua mesti marfu'. Dan tanda marfu' ni ada dua, sama ada tanda dhammah ataupun tanwin dhammah. Tanda dhammah atau tanwin dhammah. Dua-dua boleh. Ya, tanda dhammah atau tanwin dhammah. Itu tanda isim marfu'. Dan kita mesti ingat setiap mubtada dan khabar ni dua-dua isim. Ya, kecuali yang kategori-kategori berikut. Ini juga marfu' tandanya sama. Ya, sama. Sebagai contohnya kalau saya buat contoh, nampak tak di sini? Tak nampak Contoh. Contoh. Malam ni nampak clear lesson tu. Clear kan? Clear tu. Ingat dia? Okey. Dan jangan lupa tuan-tuan. Jangan lupa yang marfu' ni bukan saja isim, tetapi fi'il mudhari' juga marfu'. Sebab dia berubah kan. Tapi kalimah yang mabni, kita tak kata marfu', kita kata mabni ala dhammi
Tak ada kata marfu'. Kita kata mabni alal kasri, mabni alal fathi, mabni je. Alal sukun. Bila kalimah-kalimah yang berubah, kita kata marfu'. Ingat yang marfu' ni bukan saja isim tapi fi'il mudhari' yang 13 tu. Yang berubah tu. Ini kaedah. Kaedah tu, kaedah. Sekali lagi Ustaz. Sekali lagi. Ni. Sebab tadi yang tiga tu okey dah. Okey dah, faham tak? Yang ni. Okay. Yang marfu' ni hanya kalimah-kalimah yang berubah. Bukan mabni. Yang berubah ya. Seperti kita kata tadi ana. Ni ana ni mabni kan? Mabni. Ya. Ya. Okey, mabni kan? Nanti nak fikir tu. Nanti berduka tanya soalan yang susah nak jawab. Ya. Okey. Betul. Kalau macam ni, ana, kita kata terus kita kata domain mutakallim mabni. Okey. Kalau al-waladu, budak lelaki tu. Ini kita kata ismun marfu'un bid-dhammi. Marfu'un bid-dhammi. Kena kata marfu' tu. Yang ini kita kata dhamir mutakallim mabni ala sukun. Kalau ad-dhamir tadi, apa ad-dhamir ni? Dhamir yang ada al-dhamir satu. Yang tanda depan. Yang mana? Yang tanda depan tadi. Nahnu. Ya. Kalau nahnu ya. Kalau nahnu dhamir mutakallim mabni ala dhammi. Bukan kita kata nahnu marfu'un bid dhammi, salah. Sebab dia mabni. Ini very difficult part ni, tuan-tuan. Biar termenung banyak kali dah apa. Sungguh susah. Kalau al-waladu tu ya. Al-waladu ni isim. Isim yang berubah. Dia boleh jadi al-walada, dia boleh jadi al-waladi, dia boleh jadi al-waladu. Jadi kalau dia kita kata semua isim ni, semua isim tadi dia berubah. Bila berubah, kalau kita jumpa al-walada, kita kata mansub. Al-walada ismun mansub bil fathah. Lepas tu kenapa dia mansub? Itu yang kita nak belajar. Ada 12 sebab tu. Clear nak? Ismu kalau al-walada ismun mansub. Ismun mansub. Ya? Ismun kata nama. Tak apa, tanya tak marah pun. Mana Ustaz kalau Ismun al-walada ni dia tak boleh jadi mubtada. Dia boleh mubtada. Tapi dia marfu'. Dia kalau dia ni betul. Soalan tu soalan yang bagus. Kalau al-walada ni kita nak jadikan dia mubtada, kita kena kata al-waladu. Itu yang saya tanya tadi. Al-waladu. Saya tahu lah. Waladu. Al-waladu. Jadi bila mubtada mesti ada khabar. Ya, al-waladu. Al-waladu kita kata al-waladu ni jangan lupa. Al-waladu ni maksud dia the boy. Kalau waladun a boy. Sebab nak jadi mubtada, dia tak boleh tak ada alif lam, dia mesti makrifah. Dia mesti definite. The boy is Ali. Al-waladu Aliyun. Budak itu nama? The boy is Ali. Kalau di sini al-waladu talibun, seorang pelajar. Ya, betul tak? Boleh? Sebagai contoh ni. Tuan-tuan, ini mubtada, ini khabar. Okey. Ini mubtada, ini khabar. Tetapi ini isim yang berubah. Isim yang berubah kena kata marfu'. Di sini al-waladu ismun marfu'un dan kata mabniyun. Ismun marfu'un, isim yang berbaris depan dengan dhammah kerana dia mubtada. Boleh? Saya rasa tak cepat pun. Tak betul. Bagus, tulis. Saya sebut dulu. Baru tulis. Contohnya, sebab nak menghadiahkan konsep ini bukan senang tu. Ni hadiah ni.
Bila tuan-tuan dapat ni takkan lupa selama-lamanya. Pasal inilah bekalan kita menghadap Allah Ta'ala ni. Mati besok dia tanya, apa hukum mubtada'? Jawab habis tu. Kena jawab. Jangan kata awak nak apa? Jangan tanya macam tu. Malaikat tanya, apa hukum mubtada'? Mubtada' mesti berbaris depan. Khabar pun baris depan. Betul, masuk. Silap je tak? Silap dia boom sekali. Silap dia tam sekali. Okey, tanya soalan lagi. Apa hukum mubtada'? Allah, saya tak sempat nak hadir persadaran. Tunggu 20 tahun lagi. Duduk di alam barzah kan. Jadi tuan-tuan masuk dulu ikut pintu kecil. Tak ada dalam lah. Ya? Tak ada dalam lah. Saya dah tunggu dah. Saya kata, kalau tuan-tuan menguasai nahwu sarah ni, segala kerja jadi mudah. Betul? Tengok tadi apa tu, peti apa tu, bukan peti, tangki minyak bocor kan? Sebenarnya tak bocor, dia minyak je tumpah kan. Kalau dia bocor sungguh takkan susah. Hari ni hari Ahad, ditukar oleh Allah jadi dari bocor sungguh kepada bocor tak betul. Sebab nahwu punya pasal. Sebab Allah Ta'ala dia boleh buat apa benda dia nak. Dia boleh buat apa benda dia nak. Tak bocor, sebenarnya outlet turun, minyak lebih. Takkan boleh? Ini tuan-tuan, ini konsep. Ini mubtada', ini khabar. Mubtada' all the time mesti definite. Definite tu maknanya non, person. Al-waladu, the boy. Bukan waladun. Waladun ini we don't know which boy. Waladun talibun. No, not a sentence. Al-waladu mean the boy. Talibun is a student. Understood sentence. Cuma beza dalam bahasa Arab, ada baris. Jadi siapa yang nak duduk tempat mubtada', dia mesti baris depan. Baris depan kita kata marfu', berbaris depan. Dan begitu juga khabar. Setiap orang yang jadi khabar mesti juga marfu'. Dan marfu' tanda dia baris depan. Bidamah ya. Khabar pun juga baris depan. Ini dia kata ad-dhammah. Ad-dhamm. Cuba sebut. Ad-dhamm. Ad-dhamm ataupun dhammah pun betul ya. Ad-dhamm. Bila kita dah pandai nanti kita tak sebut lagi ad-dhammah. Kita tak sebut lagi ad-dhamm, sebut dhammah kan. Ataupun baris depan. Ni al-waladu baris depan. Talibun baris depan. Ini dhammatin. Ya. Kenapa dia dhammatin? Sebab dia mubtada', sebab tak ada alif lam. Dia jadi khabar, dia tidak boleh ada alif lam. Sebab itu dia kena jadi talibun. Boleh tak? Ya. Boleh? Tapi satu Ustaz. Yang ni al-waladu tu dia definite. Definite. Definite, dia jadi of course jadi mubtada'. Tapi kalau dia tidak definite, hanya ramai, maka dia juga boleh jadi subjek. Kalau dia ramai? Kalau dia maksudnya waladu. Waladun tak? Waladun seorang. Al-waladu seorang. Tak sama. Al-waladu ni definite. Tak, maksud saya tak ada a, waladu. Kalau tak ada a, Dr. Wee, a boy. Yalah, dia masih jadi mubtada' kan? Tahu, no. Oh, tak boleh. Maksud di sini waladun talibun. Talibun tu pun jadi Dalam bahasa Inggeris dia panggil a student boy. A student boy, not a sentence. It is a phrase. Maksud saya apa ni, subjek itu boleh jadi ramai, boleh jadi Boleh. Boleh. Kalau ramai Dr. Wee, kalau ramai dia panggil al-auladu. Boleh? Tapi dia masih lagi bagi depan. Okey. Jadi maksudnya Tak apa. Boleh. Ramai boleh. Ramai boleh, satu, dua boleh. Kalau di sini kena jamak lah. Jamak dia tulab. Jamak dia tulab. jadi khabar pun boleh
Boleh? Itu labun. Walaupun dia jamak. Ingat, kalau di sini single, di sini mesti single. Sini perempuan, situ perempuan. Kalau di sini perempuan, di sini pun mesti perempuan. Kalau di sini ramai, ini pun mesti ramai. Tapi dalam bahasa Inggeris tak. Dia masih single kan? Ustaz, marfu bidammu. Bidami. Oh, sebab Abdami. Patutnya B lah. Okey, tuan-tuan boleh ni? Boleh kita teruskan? bidammu. Boleh kita teruskan? Nanti nak salin. Tengok on dah Ustaz. Merah tak? Ambil. Ustaz explain yang marfu bidammu. Dia siapa yang duduk tempat mubtada, dia mesti marfu'. Dan marfu' dia tanda dia ad-dham. Ad-dham ni ad-dham. Ad-dham. Ini nama dia ad-dham. Marfu' ni jawatan dia. Tanda dia ad-dham. Sebab ada tanda dia tanwin dham. Ini tanwin. Domah lah. Dhammah lah. Ad-dham dhammah tu samalah. Boleh kita teruskan? Di sini pun boleh wow juga ni. Boleh satu dhammah juga kan? Mana? Boleh ni boleh. Oh, di sini tak. Doktor, di sini mesti sentiasa dua. Sini je. Sini satu. Talibun. Mubtada marfu'un bid-dhammi. Nanti saya tulis bila kita tulis, kita kena buat ayat macam ni. Al-waladu talibun. Talibun. Nanti kita buat macam ni. Macam saya buat minggu lepas. Di sini al-waladu. Al-waladu. Ini kita ada dua cara baca. Satu, kita nak baca kalau isim tu isim yang berubah. Ya. Yang satu lagi isim yang tak berubah. Isim yang tak berubah macam ni. Ana talibun. Nampak tak? Ana talibun. Ini ana tetap. Ini berubah, ini tetap. Jadi nak baca dua cara nak baca. Jangan ke mana-mana. Tuan-tuan percayalah, 2-3 bulan lagi kalau tuan-tuan boleh baca macam ni, memang satu miracle lah. Saya kata betul. Betul. Dalam 3 bulan, 4 bulan kita belajar, kita dah boleh baca mubtada khabar dengan macam ni. Mubtada khabar yang mabni pun boleh, yang mu'rab pun boleh. Ini mubtada yang mu'rab. Mu'rab ni boleh berubah. Isim ni tuan-tuan, dia boleh jadi al-waladu, dia boleh jadi al-walada, dia boleh al-waladi. Jadi hari ni dia jadi al-waladu sebab dia mubtada. Dia jadi mubtada tak? Ini al-waladu kena sebut ismun. 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 Sebut dia punya jawatan dia. Marfu'un. Marfu'un. Isim yang berbaris depan. Marfu' dengan apa? Bid-dhammi. Bid-dhammi. Okey, sebut dengan dhammi atau dhammah dulu boleh. Lepas tu kita di sini kita kena beritahu dia isim baris depan dengan apa? Baris depan dengan dhammah. Lepas tu kenapa dia baris depan? Kita kena sebut li'annahu mubtada. Li'annahu Untuk kerana sebab. kerana sebab. Li'annahu ni kerana sebab Dr. Wi. Li'annahu kerana sebab. Ya? Dhammah ni bagi depan ni. Ni dhammah ni. Ya? Tak boleh sebut. Tak boleh sebut. Dia kena sebut marfu' je. Kalau nak kata mabni tadi juga sebut kan? Mabni sebut. Itu satu soalan yang bagus. Kalau kita sebut mu'rab di sini, mu'rab ni mana berubah? Tak tahu berubah apa dia. Boleh? Tapi kalau kita sebut ismun marfu' dengan sendiri dia berubah.
dia berubah kepada marfu'. Kenapa dia berubah kepada marfu'? Kerana dia jadi mubtada. Li'annahu dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Wahwa tu orang dah pandai sikit. Orang yang baru naik basikal ni li'annahu lah. Itu yang saya suka tu sebab dia orang ingat apa yang saya kata dulu. Ramai tak ingat. Nasib baik ramai yang tak ingat. Saya kena hati-hati dalam memilih kata-kata. Sebab ada orang tu yang teliti, advance. Li'annahu. Ingat, li'annahu ni sebabnya. Sebabnya jadi mubtada. Okey. So ismul marfu' waladu ismul marfu' li'annahu mubtada. Isim daripada ke berbaris depan dengan domi. Ini domi kerana dia jadi mubtada. Mubtada. Baris depan. Tuan-tuan jangan boring ya. Ini most difficult part inilah dia, jangan boring. Lawan keboringan tu. Dia tak sebut isim marfu', isim baris Ni depan. tak isim marfu' baris depan lah. Isim baris Ini baris depan dengan tanda domi kerana dia mubtada. Nah, saya ya. Jangan sebut mu'rab. Saya dah beritahu tadi, kalau yang mu'rab jangan sebut mu'rab. Sebut saja marfu' atau mansub atau majrur ataupun majzum. Itu daripada si bawah dulu lagi. Macam tu lah. Tak disebut. Jadi bila disebut marfu', mansub, majzum, majrur, itu isim ataupun kalimah tu kalimah yang berubah lah tu, yang mu'rab tu. Kalau kata ismun mu'rab, tak faham. Kalau nak kata ismun mu'rab marfu' rugi dakwat. Tak salah. Tapi orang sukalah kan. Kalau pergi interview Azhar nak masuk belajar, al-waladu ya syekh ismun mu'rab marfu'. Oh, quiz. Dia kata pandai, 2 kali pandai. Kuis tu bagus. Okey. Sekarang ni saya replace al-walad dengan isim mabni. Ini isim mu'rab. Boleh berubah kan? Isim mabni yang barisnya tak berubah macam mana pun. Al-waladu ni saya replace dengan ana. Boleh? Domain tu isim lah. Isim. Ingat domain tu adalah isim. Okey. Ni ana hitam. Okay. Cuba baca. Ana. Tadi ana tu yang tadi. Lupa dah. Ni kat sini. Ana domain. Kalau ada anak-anak kita, abah malu abah. Baru lagi ustaz buang ni. Ana domain. Nanti berdoa. Domain mutakallim. Baca. Nanti berdoa sangat bagus. Mabni ala sukun. Kita tengok buku balik. Ala sukun. Oh, ada orang deki tu. Bila orang boleh baca dia tengok buku. Biar tengok. Okey, tuan-tuan. Ni, ana dhamir mutakallim mabni ala sukun. Ingat, ana duduk tempat apa? Ana duduk tempat mubtada. Kita kena kata fi mahalli raf'in mubtada. Ni. Fi mahalli marfu'in. Boleh. Mubtada. Fi mahalli marfu'in li'annahu mubtada. Mubtada. Inilah yang saya kata, bukan saya kata, ramai guru-guru kata susah nak faham. Jadi di sini cuba try to understand the concept. Konsep dia, ana ni domain mutakallim.
dan dia mabni ala sukun. Tetapi dia nak jadi mubtada, tak salah, boleh, dengan syarat dia kena duduk tempat mubtada. Tapi dia tak bolehlah pakai baris anau sebab dia mabni. Boleh tak? Jadi kita kena kata kat dia, kalau kau nak duduk, ana boleh duduk, tapi syarat kau tak boleh aku baca kau macam ni sebab kau mabni. Boleh? Mabni itu tetap mahali tempat. Ini ni tempat mubtada. Ini tempat khabar. Kalau ana duduk sini, ana kita kata dhamir mutakallim mabni ala sukun fi mahali marfu', duduk tempat marfu' kerana dia jadi itu yang saya kata susah tu. Yang kedua ni sebenarnya dalam konteks ayat lah, Ustaz. Dalam konteks ayat. Dalam konteks ayat jumlah ismiyah. Jumlah dalam konteks ayat. Li'annahu mubtada. Kalau tuan-tuan boleh baca yang ni satu, beres. Beres. Boleh ke ni? Boleh ke ni? Ana, cuba sebut. Ana dhamir mutakallim mabni ala sukun fi mahali marfu' li'annahu mubtada. Duduk tempat marfu' kerana dia jadi mubtada, tapi dia bukan baris marfu', dia baris mati sebab dia mabni. Itu kita baca dalam ayat. Tuan-tuan kalau boleh, Datuk-Datuk cubalah menguasai ni. Sementara ada guru nak mengajar kan, cubalah menguasai ni. Benda ni budak-budak sekolah yang paling susah inilah dia. So ana talib. Ya? Talib dulu. Yang talib pun biasa. Ana talib. Ana talib. Ya, talib ni nak baca kat talib. Talib nak juga? Talibun senang je lah. Ismun, baca. Ismun marfu'un bidhammi li'annahu khabar. Khabar lah. Ini untuk talibun saja. Untuk talibun. Apa-apa juga betul lah macam dia. Ini untuk isim yang berubah, yang mu'rab. Sekarang ni tuan-tuan, ni tengok ni. Kita baca dhamir di dalam ayat isim. Boleh? Maknanya dia it is in the sentence. Now kita nak baca dhamir saja. Dhamir in a word. Dhamir bila dia bercantum dengan perkataan, tapi dia bukan ayat. Praise. Okay, praise ya. Praise. Jadi yang ni, ini sebab tu kita sebelum pergi pada jumlah ismiyah, kita kena baca ni dulu. Kalau tidak nanti kelang kabut. Yang tadi kita baca dhamir dalam jumlah ismiyah. Ya, tadi ya. Yang tadi dhamir dalam jumlah ismiyah, iaitu ada mubtada dan khabar. Okey. Dan kita juga membaca dhamir secara bersendirian. Maknanya tadi kita kata ana nahnu kan, ana dhamir mutakallim mabni ala sukun kitanya, ya. Kita baca secara bersendirian. Sekarang kita nak baca dan kita hanya baru baca ana saja. Kita tak baca lagi yang 13 tu. Ya, tapi sama je lah. Tuan-tuan dan hati-hati mesti ingat, kita baca dhamir saja. Kita tak baca lagi yang ni sebenarnya. Ini tak baca ni. Tak baca. Tak baca lagi huruf jar semua, tak baca lagi. Kita baca dhamir 14 tu pun kita baru baca satu baru. Mana luasnya ilmu Allah ni kan. Ingat
kalau tak baca, memahami Quran tak baca ni tak sama dengan kita baca Quran tu. Baca Quran tilawah tu berlagu sedap macam ni pun, tapi tak tahu mana huruf jar, mana mubtada, mana khabar, kita lagi bagus walaupun tak berlagu. Sebab Nabi kata Allah Ta'ala kata inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Bukan dia kata inna ja'alnahu Qur'anan Malayuwiyya. Dah, Arabiyya. Bila Arabiyya kena belajar semua ni. Kena belajar. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Kami jadikan Quran itu dalam bahasa Arab. Bila bahasa Arab, maka kena belajarlah domain. Domain dalam isim, dalam ayat, dan domain secara sendiri. Sekarang ni kita nak baca domain dalam perkataan. Yang ketiga, domain dalam dalam perkataan. In one word only. Dia dari dua perkataan dia jadi satu perkataan. Okey. Kita sabar ya. Sabar. Kita baca domain dalam perkataan, dalam satu perkataan saja, dalam one word dalam harf, dalam tak semesti ya. Sebagai contoh, kita ambil perkataan apa tu ni, perkataan baitu. Cuba baca. Ini baitu. Baca betul-betul Ali? Baitu Ali. Salah. Baitu Aliyin. Dan kalau dia two separate, yes, rumah Ali. Kalau two separate word, kita kena kata baitun. Ini Aliyun. Rumah. Ini Ali. Bukan bermakna rumah tu belong to Ali. Boleh? Tapi bila dia memberi makna, cantuman ini menjadi satu makna, dia sudah ada nahwu dalam tu. Sudah ada jawatan. Kalau dia seorang-seorang, baitun. Yang ini satu orang bernama Aliyun. Itu rumah, tu manusia, itu kayu, itu manusia. Tapi bila kita cantum dua ni, dia memberi makna Ali memiliki rumah tersebut, iaitu baitu. Ini jadi baitu, ini jadi Aliyin. Possession. Baitun satu. Baitu. Kalau baitu tu makna rumah. Satu rumah. Kepunyaan Ali. Jadi kita belajar dulu. Rasulullahi. Ini dia jadi mudhaf. Ingat lagi tak? Ini mudhafun. Oh, lajunya. Tak sempat lagi tak aku tanya. Mudhaf pun ilim. Macam tu dah kita nak. Dan bagaimanapun, dia ni mesti jadi satu perkataan. Walaupun dia dua perkataan. Satu makna menggambarkan rumah itu kepunyaan Ali. Dan ini bukan sentence. Tengok, bila dia bercantum dua perkataan, dua nama yang memberi makna, yang ada makna, artinya makna yang kedua itu menjadi mudhafun ilaihi, dia mesti baris bawah, dan perkataan pertama mesti baris depan. Sebab dia tidak ada sebab kenapa dia baris atas, kenapa dia baris bawah, sebab dia tak ada apa-apa depan tu. Boleh? Macam mana nak beza dengan mubtada khabar tu? Ini belum betul lagi. Belum lagi. Ini baru proses. Ini bukan mubtada khabar. Kalau saya nak mubtada khabar, senang je. Saya kata baitu aliyin kabirun. Dia ni kategori ke-11 jumlah ismiyah.
Kita baru kategori 1. Ini tak ada cerita. Tak ada cerita. Ali tu mudah biilih. Mudah benda dia. Dia mudah diilih di bait. Tuan punya rumah adalah Ali. Jadi tuan punya mesti baris bawah. Sekarang ni kita nak letak Ali tu domain. Ali tu domain. Kita maksudnya rumah dia laki-laki. Betul tak? Rumah dia. Okey, bersedia ni? Ya. Bersedia? Bersedia? Okey. Macam ni jugalah, macam ni juga. Okey. Tarik nafas sekali. Tok Guru pun kena tarik nafas juga. Kalau Tok Guru tak tarik nafas, Tok Guru pun tak faham. Saya belajar dulu, kalau penat-penat tarik nafas, minum air. Itu dia. Sekolah sekarang ni dah tengok budak-budak Cina kan, pergi sekolah buat boys botol besar tu 2 liter kan. Dia minum air. Okey. Tengok sini ya. Baitu Ali. Siapa yang nak jadi baitu, dia mesti dapat nama mudhaf. Dan siapa nak jadi tuan rumah, dia mesti mudhafun ilaih. Dan siapa jadi mudhaf, tak kira bagi apa. Tapi kalau tak ada apa-apa, dia kena bagi depan. Boleh? Kalau dia bagi atas, dia kena ada inna. Inna ini bagi atas. Baita. Kalau taruh kana, ini bagi depan. Jadi sekarang ni, kalau tak ada apa-apa alat depan tu, dia mesti bagi depan. Dan siapa yang jadi mudhafun ilaih, dia mesti bagi bawah. Mesti bagi bawah. Diam je ni. Macam tak sudi dengar je. Kalau nak jadi tu mudah jadi kena baris bagi depan. Mudah ni Datin Paduka di sini bagi depan sebab dia tak ada sebab menjadikan dia bagi atas dan bagi bawah. Dia tetap. Tak faham. Tak. Kalau saya kata di sini, min daripada rumah Ali, di sini dia jadi min baiti Ali. Tapi sebab tak ada apa-apa kan? Boleh? Sebab tak ada. Jadi baitu original form. Ingat dalam keadaan original ni mesti bagi depan. Tapi phrase dia mesti baitu Ali. Baitu Ali. Sekarang ni kita nak baca dalam perkataan. Ini dalam ayat. Ini dalam perkataan. Jadi kita tukar Ali tu kepada huwa lah. Betul tak? Baitun campur dengan huwa, baituhu. Betul? Betul. Sekarang ni saya baca yang ini, baca yang ini di sana. Ali tukar baituhu, rumahnya, rumah Ali lah. Kalau kita kata baituha, salah sebab Ali ni lelaki. Kalau dia perempuan kena baituha. Ingat, baituhu ni bagi apa hu ni? Jangan lupa, bila dia bagi depan, kita kena kata mabniyun ala dhammi. Boleh? Dia ganti tempat siapa? Ali. Pak Ali. Jadi kita kata dia mabni ala dhammi, duduk tempat Ali. Betul tak? Tak boleh kata majrur. Hu dhamma bersambung mabni ala dhammi fi mahalli Ali. Kalau Ali boleh bawa lah. Itu saja yang susahnya. Susah lagi? Kipas macam tu pun susah lagi. Tuan-tuan, orang belajar isim dulu, orang belajar nahwu pondok dulu, tuan-tuan, kalau pagi jenis berjalan begitu tu, memang dia bukan gila, dia menghafal. Tok Guru nak tanya pukul 11 ni. Sila-sila langgar lembu macam-macam. Gua. Yang tadi saya baca dalam ayat, yang ini saya baca dalam kalimah. Walaupun di dalam kalimah dia ada 2 kalimah. Bila 2 kalimah bercantum, dia ada nahwu dalam tu. Macam baitu Ali, 2 kalimah bercantum,
Baitu Ali ni satu entiti saja, tapi menggunakan dua nama. Rumah Ali. Rumah Ali itu sebuah tu je. Rumah Ali, tapi dia menggunakan dua perkataan. Konsepnya satu. Jadi bila dua perkataan, maka wujud domain, wujud nahu. Baitu marfu', Ali majrur. Siapa yang nak jadi mudhaf, dia boleh di marfu' kalau tak ada apa-apa. Tapi macam mana sekalipun, orang yang duduk tempat Ali ni mesti jadi mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih mesti kasrah. Jadi kita baca baitu ismun marfu'un bid-dhammi li'annahu mudhaf. Aliyin ismun majrurun bil kasri li'annahu mudhafun ilaih. Boleh? Macam tadi juga. Tak apa. Sebelum tulis tu baca dulu. Baituhu ismun marfu'un bid-dhammi li'annahu mudhaf. Jangan lupa kerana li'annahu. Li'annahu tu kerana. Hu dhamir ghaib muttasil bersambung. Muttasil bersambung. Marfu' bukan marfu', mabniyun ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Senang je bagi saya. Istilah senang bagi Ustaz. Betul lah. Tak apa. Saya tulis. Tak apa. Betul. Yang saya suka mengajar tuan-tuan ni sebab itulah kan. Suruh tulis. Suruh tulis. Boleh berubah. Ini kalau nak jadi baitu siapa yang duduk di situ dia mesti bagi bawah. Baris bawah. Bagi bawah. Dia mesti berubah. Mesti berubah. Kalau tidak, dia baris bawah. Bagi bawah. Bawah ke depan? Ya. Itu yang tu. Kasar. Ni bawah. Bagi bawah ni. Itu bawah. Bawah tu. Tapi bila dia jadi baitu, dia jadi domain depan tu. Domain depan ni dia tak boleh berubah Datin sebab dia mabni. Beli mabni. Dia mesti macam ni. Jadi tapi dia duduk dekat jar kerana dia mudhafun ilaih. Boleh? Ambil alih tempat. Saya rasa kalau mengajar dalam bahasa Melayu lagi mudah. Sebab tak tahu makna kan. Faham. Kita ambil Jepun lah. Bagaimana transfer teknologi dari barat oleh Jepun ke Jepun juga melalui bahasa Jepun, bukan melalui bahasa Inggeris, melalui bahasa Jepun. Tidak ada satu negara pun yang maju dengan bangsa lain, melainkan dengan bahasa lain, bukan dengan bahasa sendiri. Mesti ingat dengan bahasa sendiri. Ya. Kalau ditambah jadi tambah jadi khabar lagi, jadi ma'aliyin jadi aliyun lah. Still aliyin. Baitu aliyin kabirun. Rumah Ali besar. Ingat yang besar tu rumah Ali tu, bukan benda lain. Rumah Ali besar. Baitu aliyin sebab dia mudhaf. Mudhaf ilaih. Walaupun dia mubtada dari mudhaf, itu kategori 13 ke 14 ayat isim. Banyaknya. Kita kata ni berasaskan dalam Quran. Jadi sebab tu bila saya tengok buku-buku, ya Allah, bilalah nak habis, pening kepala. Pening kepala saya. Nak tahu yang mana satu. Sebab tu saya buat juga hari ni. Saya buat juga yang ni, tuan-tuan. Orang YouTube telefon saya, Ustaz, saya pun tak terfikir Ustaz boleh putar belik macam tu. Betul lah tu. Saya mengajar anak murid saya macam ni tak faham-faham. Bila putar belik, baru berikan dia watak. Watak boleh kan? Drama. Macam drama lah. Boleh ni? Nak baca ni? Baca. Baca. Okay. Mania baca. Baitu aliyin. Ingat ni pada bawah saya ni macam ni bawah syadu bawah Baitu Baitu ismun
marfu'un bid-dhammi. Ya, nak pakai wahwa boleh. Wahwa mudhaf. Nak kata dia apa betul? Wahwa mudhaf. Nak bagi tak? Tak payah. Isim berbaris depan dengan dhammi dan dia adalah mudhaf. Ini sebab isim ni dia mu'rab. Kita kata marfu'. Aliyin ismun, ya. Majrurun lah, boleh. Majrur ni baris bawah kan. Bil kasri dengan baris bawah. Wahwa mudhafun ilaih. Okey. Setiap orang yang jadi mudhafun ilaih, dia mesti bagi bawah. Baris bawah nama dia majrur. Mesti baris bawah. Tempat ini nama dia majrur. Kita kata ini fi mahalli majrur. Di sini. Siapa nak duduk sini boleh, tapi kena baris bawah. Di sini kita kata marfu'. Sebab tak ada sebab kenapa dia ni dimansub dan majrur. Marfu'. Okey? Tak ada sebab. Boleh tak? Rumah Ali. Okey. Sekarang ni kita buat ni. Baituhu. Kita tukar. Baituhu tukar. Jadi bila kita baca, kita tulis juga baitu ismun marfu'un bid-dhammi. Okey. Wa huwa mudhaf. Sama je. Wa huwa mudhaf. Okey. Wa huwa ni macam li'an nahwu. Okey. Buat ni. Hu. Buat hu gitu. Boleh, tak salah. Ya. Hu. Apa dia hu ni? Dhamir. Hu ni dhamir. Dhamir bersambung ke berpisah? Bersambung. Muttasil. Kita tak boleh sebut marfu'. Kita akan sebut mabni. Mabni ala dhammi. Mabni ala dhammi. Ala dhammi. Kena sebut fi mahalli majrur. Fi mahalli majrur ataupun fi mahalli jarrin. Fi mahalli dia dhamir muttasil, kena sebut mabni ala dhammi tetapi duduk tempat majrur. Ini kita baca dalam satu perkataan. Mahalli majrur. Majrur baik bawah. Mahalli. Muttasil. Mabniyun ala sukun ala dhammi fi mahalli majrur. Tuan-tuan baca tak risau, yang penting faham konsep. Faham konsep. Konsep dia mudah saja. It is simple to understand. Bila kita jumpa isim, ya, dia mesti baris depan, baris bawah ataupun baris atas. Kita jumpa isim ni baris depan, kenapa? Sebab tak ada sebab kenapa dia menjadikan dia baris atas atau baris bawah. Okey? Dan dia ni jadi mudhaf. Kalau kita kata di sini ada min,
min, di sini jadi min baiti. Ada sebab ada min. Tapi di sini tak ada. Okey, yang kedua, aliyin ini dia kena baris bawah sebab dia jadi mudhafun ilaih. Setiap yang jadi mudhafun ilaih, dia mesti baris bawah. Baris bawah kita kata majrur. Okey, sebab dia ni isim yang boleh berubah. Tetapi kalau mudhafun ilaih tu datang dari domir yang mabni, kita kena kata hu ni domir yang bersambung, berbaris di hadapan secara tetap mabni itu tetap berbaris di depan, duduk tempat baris bawah kerana dia jadi mudhafun ilaihi. Itu je. Kalau dia baris bawah, mana lain Ya? Kalau dia baris bawah, mana lain. Mana lain. Okey. Tuan-tuan tak perlu risau. Baru first time. Buku Arab terbani. Buku Arab ni saya dah jumpa dah. Arab saja terbani. Tebal buku Arab. InsyaAllah kalau saya dapat saya bawa. Tebal sungguh. Tak boleh putus Walaupun dia tebal, tapi kalau tuan-tuan faham konsep, tak ada masalah. Bila konsep kita kuasai dia, berilah apa benda ayat pun kita boleh baca. Kena faham konsep dia. Jadi hari ni kita menerang konsep. Majrur ni sebab dua-dua boleh bawa. Majrur. Sebab apa majrur ni tu? Fi mahalli majrur. Dia jadi mudhafun ilaih lah. Tak, maksudnya baris dua-dua. Sebab tak ada alif lam. Kalau ada alif lam, fi mahallil majrur. Sebab tak ada alif lam. Ini dia mungkin macam term je. Tak kisah. Kalau ada alif lam. Ya. Di sini kita baca kata nama dengan domir. Kata nama dengan domir. Cuba kita tengok pula bagaimana. Sebab dia domain ni dia bercantum dengan isim boleh. Cuma dia tak bercantum sama dia je. Dia bercantum dengan sisipan pun boleh. Dia bercantum dengan harah pun boleh. Boleh tak? Kita ambil contoh. Ini last. Kalau nak minum air, minum dulu. Saya menerang ni nampak saya sendiri macam tak faham. Tapi tuan jangan risau. Bila tuan dah faham konsep, ada profesor saya, dia nahu. Program yang saya ikut dulu, program ni dia outsource. Tahun 88 dah outsource dah. Outsourcing dah. Jadi universiti-universiti yang dia program ni, dia melawat profesor dari College Imperial College tu, dia pergi melawat ke mana universiti yang ada kursus ni. Jadi kita nak pergi sana mahal, tapi dia pergi ke universiti tu. Jadi dia pun turun kereta api tu, dia orang tak ada kereta. Dari London naik kereta api laju tu kan. Tube tak ada, dia kereta api. Saya tu ambil dia. British Rail. Dia tak ada ni, dia tak ada beg macam pakai begini, jalan kekuk. Tangan dua-dua ni begini, jalan gini. Itu memang profesor nahu tu. Jadi tuan-tuan tak salah, 2 hari belajar nahu berjalan macam tu dah. Betul. Rambut panjang. Saya nak beritahu bukan apa. Ya? Macam style dia. Macam ni je pun style. Sejuk. Itu dia masuk kereta saya, dia tak ada kata good morning, tak ada apa, dia tengok kereta je, tengok orang je. Tarik pun masuk. Saya pun jalan. Sekali tu dia masuk kereta orang lain. Saya kata, "Prof, this is my car." Oh, sorry. Itu nahu. Jadi tuan-tuan, kalau takut jadi macam tu, selalu macam nahu. Tapi bukan Islam. Bukan Islam. Profesor bukan Islam.
Kita ambil sekolah ya. Kita ambil ni perkataan min. Kita ambil perkataan min. Betul ya? Ini sekali tu tengok betul-betul. Tarik nafas tengok betul-betul. Okey. Min. Kita sambung dengan isim. Minal masjid. Minal masjid. Okey. Kalau min saja tak ada makna. Min huruf jar mabniun ala sukun. Betul tak? Kalau al masjid saja ismun marfu'un bid dhammi. Isim baris depan sebab dhamma. Tak ada apa function. Tapi kalau kata minal masjidi, nun sudah jadi baris atas. Harfu jarin mabniun alal fathi. Ya? Jadi ni kita baca sekarang ni, kita baca dengan isim. Lepas ni kita baca pula dia campur dengan dhamma. Minhu. Betul tak minhu? Saya kembali darinya. Masjid ni kalimah laki-laki single, kena pakai minhu. Kalau minha salah lah. Min hu. Ni kita baca minal masjid dulu. Min, sebut apa dia? Sebut dia harfu jarin. Harfu jarin. Sebut nama dia. Min harfu jarin. Sebut baris dia. Mabni. Mabni tu dibina di atas baris mati. Mabni ala. Sekarang ni tak sukun baris atas, sebab dia sudah ada makna. Minal mabni alal fathi. Alal fathah boleh juga. Mabni alal fathi. Ya, senang. Betul-betul salin lah. Memang tak jumpa dah nahu ni. Tak jumpa dah nahu Satu tok imam seorang tu dekat sinilah imamnya. Saya minta tolong dia ambil tempat saya sekali. Tak sorry. Awak pakar nahu. Tinggal lama dah 10 tahun dah tinggal. Dia kalau tak praktis tak boleh. Dia kena praktis. Boleh ni? Step forward. Min huruf jar dibina di atas baris fathah. Okey. Al-masjidu jadi al-masjidi. Ingat lagi tak? Okey. Cuba baca al-masjidi. Bukan baca tu, baca i'rab. Ismun ni marfu' ke masuk ke majrur? Majrur dengan apa? Bil kasrah. Ingat, kalau dia ni berubah, kena kata terus majrur ataupun mansub ataupun marfu'. Jangan kata mabni. Mabni kalau dia mabni. Ismun isim majrur bil kasri. Beritahu sebab. Wahwa bukan mudah. Wahwa majrur. Dia jadi majrur sebab ada huruf jar. Sebab ada huruf. Sebab Isim majrur. Mana dia? isim majrur. Betul, isim berbaris bawah. Dengan baris bawah sebab dia majrur. Sebab dia majrur. Tapi di isim ni mesti majrur. Sebab dia majrur disebabkan oleh ada huruf jar. 2 kali sebut kan? Boleh? Ini isim majrur jelas visible kan? Apa sebab dia majrur? Kerana dia duduk tempat kerana dia majrur. Majrur disebabkan oleh ada huruf jar. Saya ubah ayat sikit nak suruh tuan-tuan mudah. Dia tak cakap soal hujah Tak ada. Kalau dalam bahasa Arab, al-masjid ismu majrur bil kasri. Kalau dalam bahasa Arab disebut gini, al-masjid ismun majrur bil kasri. Dia sebut wahwa dah. Tapi pasal kita belajar ni kena sebutlah sebab dia jadi majrur kerana dia ada huruf
Ja. Okey, sekarang kita baca yang ni pula. Ingat, ini mabni. Ini mabni. Ini dua-dua mabni, dua-dua mabni. Oh, berpeluh mana ni? Tak apa. Tak dapat sekali, minggu depan lagi sekali. Lusa minggu depan lagi sekali. Jangan risau. Lama-lama boleh. Yang pentingnya kita sabar. Sabar. Minhu. Okay. Min. Harfu jarin. Mabni ala sukun. Hu. Tu tanda hu. Hu. Dhamir bersambung. Muttasil. Mabni tak? Mabni ala dhammi. Ya. Wa huwa ni. Li'annahu sebab ya. Fi mahalli. Dia duduk tempat majrur. Dia duduk tempat majrur sebab ada min. Min ni huruf jar. Huruf jar ni huruf menjadikan isim lepas tu majrur. Yang hu ni majrur. Tetapi dia ni mabni dan duduk tempat majrur. Ya? Ingat tak tempat majrur ada 3 je dalam Quran. Satu, bila ada huruf jar. Yang kedua, bila jadi mudhaf. Yang tiga, bila jadi tabi'. Tabi' tu mana diikut isim ni. Tabi'. Tabi' itu hadis. Pengikut hadis kan. Ni tabi' ni diikut, ya. Baitu Ali. Sebagai contoh ni, minal masjidil kabiri. Al-kabir bagi bawah juga sebab dia ikut al-masjidi. Boleh? Itu salah satu sebab isim. Ada 3 sebab saja isim bagi bawah. So, jadi pada malam ini kita belajar tentang membaca, baru kita membaca ganti nama, ya, dalam ayat, dan juga ganti nama dalam satu perkataan, ya, dan juga ganti nama bercantum dengan huruf jar macam ni. InsyaAllah, ya. Lepas ni tak ada lagi yang ni. Kita akan belajar pula ganti nama baca dalam fi'il minggu depan. Baru kita boleh pergi kepada ayat-ayat fi'liyah dan ismiyah, ya. Okay, dengan detail. Malam ni kita rehat dulu. Ada orang nak balik gombak. Saya harap tuan-tuan puan, datuk-datuk, ya, sila go through balik. Malam ni sebelum tidur go through dulu. Tidur aja. Go through dulu. Sebab kalau tak go through dia hilang. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik fa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala farakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin wala aqwa ala naril jahim Allah fahab li taubata wa ufir dhunubi fa innaka ghafiru dhambil azim ilahi lasdu lil firdausi ahla
ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim. Allah fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil azim. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim. Allah fahab li